Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nas. Atas ni, Suratun Nas. Suratun Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Terjemah mudah aja. Qul katakan, a'udzu aku berlindung, bi dengan rabbin nas. So dalam terjemahan Melayu kita dia kata Tuhan je kan. Yang ni maksudnya pemilik lah. Rabb, pemilik kepada manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. So a'udzu tu, aku berlindung daripadalah sini. Jadi mungkin kita terganggu dengan adanya nombor 1, nombor 2, nombor 3 kan. So kalau kita buang gini dia lancar lah. A'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi, min syarril waswasil khannas. So a'udzu tu aku berlindung daripada kejahatan waswas. So waswas di sini ada kata waswas, mana waswas ataupun makna syaitan yang mewaswaskan. Ada yang kata waswas ni kewaswasan. Kewaswasan ataupun syaitan. Yang al-khannas yang datang dan pergi. Dia datang, bila kita baca zikir dia lari. So datang pergi, datang pergi, datang pergi. So alladhi yang al-waswas tadi tu, al-waswas tadi ialah yang yuwaswisu, yang mengwaswas ke dalam sudurin nas. Terjemahan lafzi sudur tu dada. So dada manusia, tapi yang dikendaki di sini ialah hati manusia. So dada buat apa dada? Dada tidak menjejaskan apa-apa. So yang akan menjejaskan iman orang itu hati. Jadi sebab hati tu dia kata duduk di dada. Duduk di dada, so dia kata sudur. Kadang Arab ni kan dia sebut tempat tapi dia maksudkan hal dalam tu. Hati pun bukan maksud dia. Maksudnya situasi, keadaan hati. Hati manusia tu macam mana, kadang beriman, kadang tidak beriman kan? Kadang yakin, kadang syak. So yang dimaksudkan ialah keadaan hati. So kadang kita sebut tempat tapi kita maksudkan hal. Kadang kita maksudkan tempat tapi maksud kitanya ialah penduduk yang ada dalam tempat tu. Minal jinnati wan nas. So waswas tadi tu, kejahatan waswas tadi. So ni tafsir dia yang terdiri daripada jin dan juga manusia. Itu terjemahan secara mudah lah. Secara bukan akademik. So kalau nak tutup boleh dah, nak keluar dah. Sebab kita dah ngaji dah tu ajalah. Kita dah senang kan. Tapi kalau secara ilmiahnya, secara akademiknya, secara knowledge-nya, ilmunya akan diterangkan satu persatu. Kenapa a'u, kenapa rab, kenapa nas ni 3 kali datang. Biasanya Arab sebut sekali aja. Kemudian dia banyak guna domir-domir. Home kan. Tapi sini diulang. Sama juga dengan Allah. Sifat Allah ni Rab 3 kali sebut. Rab, Malik, Ilah. Sedangkan dalam surah Al-Falaq sebut sifat Allah hanya satu saja, Rab. Mana ada sifat Allah, tak ada dah. Satu aja, Rab. Sini 3 sifat. Rab, Malik, Ilah. Begitu juga dengan perkataan waswas. So waswas ni pun problem. Siapa yang memberi waswas tu? Manusia ke jin ke manusia ke, ataupun dua-dua ke, ataupun asing-asing tu. Sebab dia kata sudur dalam hati mestilah jin kan. Sebab dia secara halusnya menyelinap. So manusia mana boleh kan? Manusia macam mana dia boleh menyelinap masuk? Jadi mestilah asing-asing. So kalau asing-asing pula, macam mana kita nak kata nas tu masuk dalam sudur? So ini akan dijelaskan oleh Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kerana Jalalain ni tafsir yang ringkas, so dia tak naklah sangat cerita tentang asbabun nuzul, kenapa kan. Yang itu boleh tengok dalam tafsir lain yang majoritinya kata surah ni dengan surah Al-Falaq cerita tentang sihir-sihir lah. Sihir-sihir setelah Rasulullah duduk Madinah tu, ramainya orang Yahudi. So mereka ni banyak menggunakan sihir untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad supaya protect diri dengan dua surah ni. Bahkan 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbin nas. Katakan sini Muhammad kan? So kul ya Muhammad. Katakan wahai Muhammad. Tapi maksud dia bukan Muhammad saja, sebab kalau perintah untuk agama, perintah itu bukan hanya untuk Nabi, tapi untuk umat dia juga. Jadi termasuklah siapa-siapa yang baca ni, kita lah. Engkau ni kita lah, kul. So kita semua ni kena baca. So a'udzu birabbin nas. So cuma tafsir dia satu aja, dia tafsirkan Rabb tadi. So Rabb ialah Khaliq. Khaliqihim. Rabbin nas, Khaliqin nas. Yang mencipta manusia. Tapi Rabb tu bukan menciptakan. Asalnya Malik. So Malik ni, Malikihim, yang memiliki. Sebelum ni Al-Fatihah kan dah sebut dah Rabbil alamin. So, Rabbil alamin. So, sesuailah maknanya surah Al-Fatihah pembuka guna Rabb. Akhir surah kembali balik ingat Tuhan kamu ni, Rabb, Rabbin nas. Rabbil alamin, salah satu alamin ialah manusia kan. So Rabbin nas, Malikihim. Asal mana Rabb, yang mentarbiahkan, yang mendidik, yang menjaga, beri makan. Apa ayah kita? So ayah kita, dia jaga kita, dia beri makan kat kita. Itu Rabb lah. Kan? Jadi Rabb ni, dia umum. Semua benda yang memelihara panggil Rabb. Tapi sini Rabb untuk ilah, untuk Allah. Wa malikihim. So dikhususkan manusia. Sebab Rabb ni kan, dia umum. Dia Tuhan kepada semua benda lah. Tapi sebut manusia tu pasal apa sini? Dikhususkan sebut manusia. Dikhususkan manusia. Disebut bizikri kerana sini. Kerana memuliakan manusia. Tashrifan. So kalau kita guna masdar sini, tu maf'ulun bih kita guna li tashrifan lahum. Memuliakan mereka. Kalau terjemahan lafzi, memuliakan bagi mereka. Tak kena kan? Untuk memuliakan mereka. Yalah kalau nas ni, kalau dia tak ada attach dengan apa-apa, dia tak ada apa-apa. Tapi kalau di-attachkan, dikaitkan dengan sesuatu yang agung, maka mulialah manusia kan? Rabb an-nas, Tuhan manusia, special. Tuhan, sebab apa mulia manusia? Kan manusia ni Allah bagi akal, bagi ilmu, bagi kekuatan, bagi izzah. Jadi Allah muliakan manusia. Okey. Dalam Jalalain dia tak huraikan nas tu apa benda. Nas tu manusia. Tapi kalau dalam kitab-kitab tafsir ataupun syarah dia sendiri, dia akan sebut nas, sama ada makna lupa, sama ada makna dia yang bergerak. Lupa yang bergerak. Ini daripada nasiah. Yang bergerak maknanya manusia ni, bergerak artinya dia, bila dia dicetuskan oleh something, dia berfikir, dia melihat, dia bergerak kan? So bila dia bergerak itulah, dia akan cari Tuhan, dia akan cari keagungan dan apa semua kan? Jadi sesuai dengan sifat manusia tu, jadi dia makna dia bergerak. Bukan makna bergerak macam bergeraknya binatang apa semua tu. Bergerak dengan akal. Lagi makna dia jinak. Maksud jinak sini, dia ni boleh menjinakkan sesuatu. Dia boleh jinakkan binatang, dia boleh menjinakkan kemahiran. Kemahiran tu jadi hak dia. Jadi atas tiga-tiga ni lah, 4, 1, 2, 3, 4 ni. Makna perkataan nas. Jadi orang-orang yang ahli-ahli bahasa tu, dia fikirlah mana satu yang paling sesuai, atau boleh pakai semua. Jadi kalau kita tahulah kita ni, manusia ni, ada sifat pelupa, kena ada pemberi peringatan. Kalau kita ni ada sifat menjinakkan, so kita kena buat something tu, biar benda tu jadi hak kita. Macam ilmu kan. So kita kena jinakkan ilmu, biar jadi sebahagian daripada kita. Kalau bergerak, mana kita kena sentiasa ta'ammul, sentiasa berfikir. Kalau tidak, kita tak nama manusia. Tak mengaji, tak apa kan. Satu, disebut manusia tu, yang pertama kerana
Allah memang nak muliakan manusia. Yang kedua, disebutkan manusia bukannya dalam surah Al-Fatihah Rabbil Alamin. Yang ini khusus manusia. Ini masdar kan, munasabatan. Untuk menyesuaikan dengan perlindungan yang diminta. Lilis ti'azati. Kan sini kita minta ni, kul a'udzu birabbin nas. Kul a'u ni. A'u ni minta berlindung kan? Minta berlindung ni. Aku berlindung dengan Tuhan manusia. So berlindung daripada apa ni kan? Min syarril waswas. So waswas ni mari daripada siapa kan? Tafsir dia antaranya manusia sini kan? Antaranya jin. Kalau disebut manusia kerana memuliakan manusia. Sebab waswas-waswas nanti ni, kejahatan waswas ni ialah kejahatan yang ada kena mengena dengan manusia. Jadi sesuai dengan Allah yang akan memberi protection tu. Allah yang beri. Allah yang menjaga kita. So Rabb ni yang menjaga. Pemilik kita yang menjaga kita. Min syarri kan? Min syarril muwaswisi. Yang ni tafsir kepada apa ni? Tafsir kepada yang ni. Min syarril waswas. Minta berlindung ni daripada waswas. Waswas tu yang memberi waswas maksud situ. Bukannya kewaswasan. Yang memberi waswas. Untuk tafsir dia sini, untuk Jalalain kata al-muwaswisu. Yang memberi waswas, iaitu manusia dan jin tadi. Manusia dan jin. So, memberi waswas dalam hati manusia. Fi sudurihim. So, maknanya yang ni sebab ayat dia ada kena mengena dengan min syaril waswas ni iaitu manusia. So disebutlah Tuhan manusia. So ada kena mengena lah kan dengan manusia. Okey. Kemudian disebutkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil sifat tarakki. Tarakki maknanya progress. Daripada yang biasa-biasa kepada yang makin naik. So bila seorang tu dia sedar dah dia ni ada penjaga dia, ada yang memelihara dia, ada yang memberi rezeki ke dia. So bila dia fikir langsung dia tengok, oh rupa-rupa yang memberi sesuatu kepada dia ni, jaga dia ni, rupanya kuasa yang menguasai alam. Malik, mana besar tu. Barulah boleh jaga benda yang memberi protection yang sepenuhnya kan. So dia ni sebenarnya Malik, raja manusia. Malikin nas, penguasa kepada manusia. Kalau kita kan ada ayah kita. Satu peringkat kita tengok ayah kita ni beri makan minum kita. So bila kita besar sikit kita tengok, oh ayah aku berjawatan. So lagilah kita rasa yakin dengan ayah kita kan. Malikin nas. Bukan dia Rabb sahaja. Dia boleh, dia ni penguasa kepada manusia. Malikin nas. Kemudian naik lagi stage. Bila naik lagi stage, bila ayah dia, kalau kita tahu ayah kita ni hebat apa semua, mestilah kita kena beri ketaatan kepada ayah kita kan. Orang lain pun beri ketaatan, kita beri ketaatan. So itu dipanggil ilah yang perlu disembah, yang perlu ditaati. Bukan setakat penguasa saja-saja kan. So ilahin nas. Jadi dari segi grammar, dari segi tata bahasa nahwu, Rabb ni dengan Malik ni, dengan ilah ni sesuatu yang sama. Sesuatu yang sama kita panggil badal. Badalun, badalani. So, dua-dua ni badal. Makna badal, kita boleh ganti Malik ni letak sini aja. Dan ilah ni letak sini. Buat satu aja. Maknanya, boleh letak Maliki. Satu lagi letak ilah sini. Boleh pakai, boleh tukar ganti. Badal nama lagi badal substitution. Ganti. Macam pemain bola sepak. Boleh ganti ya. Dari segi grammar lah. So bila badal, bacaan dia akan sama. Bila dia ganti, bacaannya sama. Tengok Rabbi bagi dia bawah. So Maliki sini bagi bawah. Kemudian ilah pun bagi bawah. Ataupun sifat. Sifatani. Boleh juga sifat. Kalau sifat kena takwil sikit lah. Mana ni sifat dalam bentuk isim jamik. Bentuk isim jamik. So Rabb jadi Rabbun. Malik sifat kekal, sifat musyabbahah. So ilah jadi ma'bud atau alihah menyembah, isim maf'ul dia ma'luhun yang disembah. Sifat. Ataupun satu lagi kita panggil ataf. Atfa bayanin. Ataf bayan. Orang panggil ataf bayan.
So atas bayang ni kalau kata biasanya guna nama yang sama. Abu Hafsin Omar. Omar atas bayang kerana lebih masyhur. Atas bayang dia bukan maksud tapi dia hanya penjelas. Atas bayang dengan badan ni serupa je. Cuma atas bayang ni dia hanya penjelas saja. Kalau badan memang dia maksud utama. Atas bayang bukan maksud utama. So bayang-bayang nak terangkan lagi tentang dia lah. So Rab ni terang lagi tentang dia. Tentang dia Malik. So ini semua dalam tajuk apa? Tajuk tabi' lah. So badar pun kita panggil tabi', sifat pun kita panggil tabi', atau bayang pun kita panggil tabi'. So bila tabi' dia ikut baris kalimah yang dia ikuti. Wa uzhiral mudhaf ilaihi fihima ziyadatan lil bayan. Okay, maksud dia dizahirkan mudhaf ilaih. Ni dalam grammar kita panggil mudhaf. Nas kita panggil mudhaf ilaih. Kalau ikut tata bahasa Arab, kalau sekali kita sebut an-nas, maka selepas tu tak perlu lagi an-nas. Malikihim. Yani ilahihim. Tuhan mereka. Aku berlindung dengan Rabb manusia, Raja mereka dan Tuhan mereka. Sepatutnya gitu. Tapi dizahirkan mudhafu ilaih. Mudhafu ilaih ni ialah an-nas lah kan? Tu dizahirkan an-nas di sini pada kedua-duanya. Pada malikin nas dengan ilahin nas. Ziyadatan lil bayan. Nak tambahkan lagi keterangan. Hasyiah Sawi kata tak clear ni istilah ni. Kerana kan kalau bahasa Arab kalau kita ulang-ulang ni ada talazzus. Ada unsur talazzus, unsur kelazatan. Ataupun unsur tasyrif, kemuliaan tadi kan. Nak muliakan lagi, sebut lagi. Muliakan lagi. Kan kalau dimuliakan kita sedaplah. Jadi kita kena yakinlah bila Allah puji kita, Allah muliakan kita ni maksudnya kita ni ada hubungan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan Rabb, Malik dan Ilah kita. Pengulangan atau takrar biasanya takrar untuk ta'zim, talazzus dan juga i'tina. Ta'zim mengagungkan, memuliakan. Talazzus bila sebut banyak-banyak kali, kekasih kalau kita sebut banyak kali kan. Nama dia sebut banyak kali, kita rasa ni lah. Rasa seronok. I'tina memberi perhatian. Khusus manusia ni memang kena beri perhatian khusus. Okey, min syarril waswas. Tadi a'udzu ni dia berhubungan dengan min syarri. Kalau min syarri ni milik siapa ni? So milik a'udzu. Berlindung daripada. Sebab apa kita kata milik? Takut kita kata milik mana yuwaswisu pula sini. So macam-macam lah orang boleh katakan min tu dia kait dengan siapa. Okey, tafsir yang dia berikan tentang daripada berlindung daripada kejahatan waswas. So kita Melayu kita terpengaruh dengan Melayu kita waswas sebab waswas lah. Tapi waswas di sini dia tafsir syaitan. Waswas tu syaitan. Asy-syaitani. Min syarri syaitan. Jadi maksudnya kalau dia tafsir lepas tu minal jinnati wan nas, artinya syaitan jin dan syaitan manusia. Sebab itulah ustaz kadang-kadang dia panggil kita, hey syaitan. UIA tu ada guru kami, dia lawak dia panggil syaitan kita. Hey syaitan, ta'al. Kalau di India, beukuf dia kata, bodoh mai sini. Beukuf yang au. Kita, kalau kita translate bahasa kita, sakit hati lah. Tapi kita kena pakai bahasa dia. Kata, beukuf yang au. Kia hazrat. Kita kata, Mulana apa benda? So kita nak suruh dia kata beukuf saya lagi. Sedap sebut beukuf 2-3 kali. Macam kita biasa-biasa kan, kalau di Kelantan, Menatan tak? Menatan ni aku tunggu lama tak mari. Oh Menatan tu mari dah. Menatan tu mari. Binatang tu. Itu kawan-kawan, ni rapat-rapat. Okey, summiya bil hadasi. Kalau ngaji wuduk, hadas tu keluar sesuatu daripada dubur lah kan, angin. Ni hadas ni maksudnya perbuatan.
Ni was-was ni perbuatan. Kewas-wasan. Kewas-wasan. Jadi masdar lah sini ni. Makna dia masdar di sini. Ni masdar. Diungkapkan dengan masdar. Nama perbuatan. Tapi maksudnya benda. Syaitan. Gitu maksud dia. Sebab apa macam tu? Sebab dah biasa sangat was-was ni, dia tak boleh tinggal manusia. Dengan jin, dengan manusia. Tak boleh tinggal. Sebab itulah dinamakan was-was. Padahal dia nak sebut syaitan. Was-was tu biasa kerja dia. Kerja dia mewas-wasan. Tak tinggal kan? So bila tak tinggal dalam bahasa Arab, kalau benda tu macam selalu saya buat contoh, Zaidun adlun kan? Zaid adalah keadilan. Terjemahannya Zaid adil. Terjemahan lafzi dia Zaid keadilan. Oleh kerana Zaid ni dia selalu je adil. Dia ni tak pernah tak adil. So kita bagi dia sifat terus keadilan. Mana sifat ni mubalaghah, yang amat adil. Sebab dia selalu adil. Yang ni pula selalu was-was, dia selalu mewas-waskan. So bagi kat dia, ni cop dia cop was-was. Nama dia tak bubuh, tak payah bubuh syaitan, bubuh nama dia was-was. Sebab tu dia kata likasrati, kerana banyaknya dia. Mula basatihi, selalu mula basah. Selalu duduk, selalu melazimi. Kalau mula basah, la basah pakai kan? Selalu berpakaian dengan pakaian was-was. Syaitan ni, syaitan manusia dan syaitan jin ni, kerja dia mewas-waskan orang kan? Bagi nama dia terus kewas-wasan. Jadi, makna was-was tu akan jadi, satu makna dia masdar. Kalau masdar artinya kewas-wasan. Yang kedua makna dia isim zat. So makna dia syaitan. Satu lagi makna dia lintasan. So lintasan. Lintasan dia panggil ma yaqturu, apa yang terlintas. Ma yaqturu fil qalbi. Apa yang terlintas dalam hati berupa asyar, kejahatan. Minasyarri. So lintasan tu sendiri. Nama dia was-was. Kewas-wasan syaitan ataupun ma yaqturu fi qalbi minasyarri. Al-Khannas. Okey, sifat dia ada. Sebab itulah sifat dia Al-Khannas. Mesti lah sini individu kan? Syaitan tadi. Tu syaitan dia macam mana? So dia pilih satu, yang tiga ni dia pilih satu je kan? Yang tiga ni dia pilih satu saja. Yang ini pilih syaitan. So bila syaitan sesuai lah dia kata dengan sifat dia tadi. Al-Khannas. Sifat yang pergi dan datang tu. So li'annahu yaknisu dia kata. Makna yaknisu? Ada yang baca yaknusu. So li'annahu yaknusu yata'akharu anil qalbi. Kan? Yata'akharu anil qalbi. Kullama zukirallah. Yata'akharu maknanya teranjak. Lari. Daripada hati bila mana disebut nama Allah. Yakhnisu ialah yata'akharu anil qalbi. So dia menjauhkan diri dia daripada qalb. Apabila setiap kali, kullama, setiap kali zukirallah, disebut nama Allah. Jadi rawatan kepada was-was ni ialah zikir. Orang yang banyak zikir, maka kuranglah was-was. So was-was bukannya ni saja. Allah bukan tu saja kan? So was-was dia masuk ke sini ialah cinta dunia ke, nak buat ibadat malah ke. Untuk orang-orang yang dah rajin, orang mukmin, so dia was-was cara dia kan. So orang yang munafik, dia was-was cara dia. Macam kita dah masuk alam belajar. Jadi dia kadang-kadang mari was-was. Bila nak pandai? Bila nak habis? Umur dah tua. Seminggu sekali boleh ke ngaji? Ngaji tak ada satu hala saja. Boleh ke tak ni? Mengantuklah apa kan? Ustaz saja bercakap boleh ke tak? Macam-macam dia mari kan. Mari duduk hangguk. Faham pun tak? So dia was-was dia datang lah. Itu yang student kan. Kalau ustaz mari, ngajar apa orang tak faham belakang mari. Bahasa Arab tak pukang. Nak kena sebut mubtada lagi, khabar lagi, nak kena hurai. Setiap mustalah kena hurai kan.
So kita nak yang level-level macam ni, nak orang-orang yang dah ready dah kan. Dah ready dah. Mustalahat semua tahu, barulah sedap mengajar. Tu was-was saya pula kan. So was-was ni semua orang kenal lah. Nabi dah ada, Nabi dia pun dalam hadis pun sebut, dia pun ada qarin. Dia panggil syaitan tu qarin kita lah. So qarin tu yang mari was-was kan. So Nabi ada qarin, tapi qarin tu dah jadi baik. Qarin tu aslama, masuk Islam, ataupun aslamu, Nabi tu terselamat daripada qarin yang jahat. Ataupun aslama, qarin Nabi dah masuk Islam. So Al-Khannas, tengok, dia guna pun khan ni fa'alun. So mubalaghah. Maknanya always jadi profession dia. Kan kalau kita kata tukang masak kan, tabbahun. Tukang masak sebab selalu masak. Kalau pilot selalu bawa tayyarun. Dah jadi profession dia. Khannas. Artinya dia punya kegiatan ni tak ada kerja lain. Sebab itulah kita ni kena selalu kena baca Quran selalu, kena rajin, kena zikir, jangan tinggal supaya benda tu tak mari. Kena banyak baca buku, banyak buat benda-benda baiklah. Okey, al-khannas ni sifat min syarril waswas, al-khannas alladhi. So dia ni dah ada sifat syaitan. Dah sini bila dia sebut sini syaitan, ini dah lain dah. Syaitan saja. Sini khannas yang akan lari, yang akan menjauhi hati, barulah dia sebut alladhi yuwaswisu. Kan nampak dah lain di sini kan sebab dia tafsir dengan syaitan. Alladhi yuwaswisu, yang mengwaswaskan fi sudurin nas, dalam dada manusia. Tengok tafsir dia, dada ialah hulu, hati. Buat apa kata bagi waswas kepada dada? Semua bahasa kata hati. Hati kamu ni busuk. Hati kamu ni baik. So hati, bukannya dada kamu ni baik. Dada kamu ni jahat. Jadi kena faham bahasa Arab tu. Nanti ada orang kata kami ni pure bahasa Arab tahu. Tak nak, tak boleh. Okey. Sudu, dada. Terjemah nanti dada. Dia tak kenal ciri-ciri penggunaan kalimah Arab. So, dia waswaskan itu bila ke dalam hati manusia tu. Bila iza ghafalu. Bila manusia tu lupa, lalai daripada mengingati Allah, zikrillah. Sebab itulah wujudnya golongan-golongan berzikir. Kerana tujuan mereka ialah untuk menjauhkan diri daripada syaitan. Minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga manusia. Daripada jin dengan manusia ni tafsir kepada siapa ni? Dia kata bayanun lisyaitan. Maknanya keterangan untuk waswas ni. Al-waswas. Al-waswas ni syaitan kan? Ni syaitan. So syaitan yang macam mana? Syaitan yang terdiri daripada jin dan manusia. Jadi min ni, min bayaniyah. Min yang menerangkan waswas. Waswas tu diterangkan dengan makna syaitan. Salah satu je dia ambil makna. Syaitan tadi. Yang kita ada tadi 3 kan? So dia ambil satu je, syaitan. So bayan ni menerangkan syaitan. Jadi min tu namanya min bayaniyah. Sebab dia sebut bayan. Min yang menerangkan. Tugas min dia banyak. Min makna permulaan. Min makna menerangkan macam bayaniyah. Min yang bermakna sebahagian. So adakah semua jin? Adakah semua manusia? Tak semua kan? Seten-seten kan? Jadi bayaniyah campur dengan tab'idiyah. Tab'idiyah. So min tu ada 2 peranan di situ. Dia menerangkan dan dia menunjukkan sebahagian. Maknanya min ba'dil jinnah wa min ba'di nasi. Sebahagian manusia. Sebahagian manusia je yang jahat tu. Yang kaki mengumpat, kaki mengancung sama-sama pilihan raya ni kan. So kuat. Sekuat tu. Syaitanun nas tu kuat. So dia mengwas-waskan orang tu. Okey. Annahu bayanun. So dia menerangkan syaitan tu adalah jinniyun. Jin. Seekor jin.
dengan seekor manusia. Yang jahat ni kan seekor lah. Wa insiyun. So kalau dia buat gini artinya jinnah ni ialah jins jam'i kalau kita ngaji nahwu Arab kan. Jinsun jam'i. Kalau jinnun semua jenis jin lah. Tapi dia jenis jamak. So bila dia jenis jamak, kalau singular dia pakai ya. So asalnya jinnun. Jinnun. Tapi sebab sini ada kumpulan ni kumpulan jin dan manusia ni memang ramai pun. So kena bubuh ta sini. So jinnatun maknanya jama'atul jin. So ta ni untuk tunjuk muannas makna dia jamaah. Tapi dia still jinnun. So bila jinnun dia kena tambah ya lah untuk makna a jin. Satu jin. A man jadi insiyun. Sebab asal manusia nas ni insun. Kan? Insun. Maksud ia jadi insiyun. Seorang manusia. Satu syaitan, satu ins, satu jin, satu ins. Atas seorang tu seorang korin lah kan? Satu korin, satu syaitan. Satu jin. Kaqaulihi ta'ala syayatin. Daripada mana tafsir syaitan ni terdiri daripada ins dengan jin? Allah sendiri sebut dalam ayat yang lain, syayatina, syaitan jenis manusia, jenis jin. Syayatinal ins wal jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi adanya musuh yang terdiri daripada syaitan-syaitan jenis manusia, syaitan-syaitan jenis jin. Yuhi ba'duhum ila ba'd. Menyampaikan dengan kata-kata yang indah-indah. Tapi semua yang bohong-bohong belaka. Baik, yang seterusnya apa dia kata? Au tu main mana? Minal jinnati wan nas ni tafsir kepada syaitan. Bayanun lisyaitan. Ini syaitan. Minal jin ni bayan lisyaitan. Kemudian an-nas ni ataf kepada waswas. Wan-nas ni ataf kepada waswas ini. Faham? So intinya min syarri al-waswasi. Satu. Yang kedua min syarri an-nasi. Okey. Jadi ayat yang al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnah ni sampai sini. Ni milik yang sini. Ni min syarril waswas ni sampai ke minal jinnah ini untuk makna yang pertama. So makna yang kedua ialah a'udzu ni aku berlindung ni kan. Bi rabbin nas. A'udzu ni min syarri an-nas. Special dikhususkan. Bukan termasuk lagi dah. Dia asing terus dah. So maknanya syaitan ini syarri an-nas ni manusia yang jahat ni ialah syaitan lah. Manusia yang jenis syaitan lah. So dia kira atas ni. Bila atas ini artinya maknanya dia pakai syar. Syar ni syarri an-nas syarril waswas. Di sini syaitan lah. Alladhi huwa syaitan. Kan? Al-waswas allazi huwa asy-syaitan. Asy-syaitan al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnah. So, bagi bawah yang ini bukan kerana min ni, kerana syarri sini. Idhafah. Boleh? Ini untuk apa kita panggil? Senaman otak bagi orang yang tahu nahwu sikit-sikit. Maknanya bahasa Arab ni boleh kalau pandai-pandai kan. Jadi dua makna dah pula kan. Jadi nak terjemah dalam satu terjemahan susahlah. So kalau dalam kelas boleh jadi dua terjemahan, tiga terjemahan. Kalau nak buat translation pimpinan Rahman ke pimpinan apa kan, satu je lah kena pakai kan. Kalau nak buat banyak-banyak kena ada note lah bawah tu. Boleh juga makna gini. Boleh juga tak seronok lah kan. Wa ala kullin. Berdasarkan kepada setiap satu kan. Yang tadilah maknanya satu tadi kita pakai min syarri al waswas. Satu lagi ni a'udzu ni, aku berlindung ni. Yang pertama aku berlindung daripada kejahatan waswas, yakni syaitan.
Yang kedua, a'udzu min syarri an-nas. Sama je dia kata. Dua-dua ni syamala, setiap satu kita tafsir pun akan mencakupi labid. Cerita ni asalnya cerita Yahudi kan. Dia suruh khadam Nabi pergi ambil sikat Nabi kan apa, kemudian dia ambil sikat tu, kemudian dia buang dia punya gigi-gigi tu, kemudian dia buat macam-macam lah ikatan-ikatan untuk sihir kan. So bos dia ni adalah labid. Labid dan juga anak perempuan dia. Jadi kedua-dua tafsir ini melibatkan kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang bernama Labid. So Labid dan wabanatihi, dan anak-anak perempuannya. Al-mazkurina, yang telah disebut sebelum ni lah dalam surah Al-Falaq. Okey. Wa'turida al-awwalu. So kalau yang pertama tadi dia kata masuk dua-dua kan. Jin dengan nas masuk. Dua-dua masuk. Kalau jin saja tu okeylah, sebab dia menjelinap masuk ke dalam dada, dalam hati dia. Kalau manusia jahat, dia nak masuk macam mana dalam hati manusia yang lain? So tak kena dengan waswasayu waswisu tadi. Sebab asal waswasayu waswisu dia menyelinap tu. Sebab dah kenas ni kan masuk dalam. So dia kata untuk yang awal bi'anna nas, so di komen dibangkan dengan kenyataan bahawa manusia dia tidak yuwaswisu. La yuwaswisuna. Ke dalam dada. Fi sudurin nas. Dia tak masuk pun. Innama yuwaswisu fi sudurihim al-jinnu. Yang masuk beri waswas ke dalam dada, dalam hati ni ialah jin saja. Kamu yang tak pasal dah kena jawab kan? Wa ujiba, boleh dua-dua. Sebab manusia ikut cara dia. Bila dia banyak kali meracuni orang dengan fitnah, benda tu akan masuk dalam hati. Dia akan lekat dalam hati tu. Bi'anna nas yuwaswisuna aidan. Manusia juga mewaswaskan dengan makna yang sesuai dengan manusia lah. Yaliku bihim, dari segi zahir kan? Fi zahiri. Zahirnya maknanya kalau jenis mengumpat. Kalau jenis apa tu dia panggil? Namimah lagi. Ribah, cakap belakang. Fitnah. Ini zahir-zahir belakang kan? Tapi benda tu akhirnya masuk juga dalam dada, masuk dalam hati. Summa tasilu wasatuhum. So kewaswasan mereka itu akan masuklah ke dalam hati. Fi qalbi, dan akan lekat situ. Wa tasbutu. Waswas tu akan lekat dalam hati tu. Bitari, dengan cara tadi. Cara yang akan menyampaikan ke muaddi ila zalika. Yang akan menyampaikan kepada wa ila zalika ila subut fil qalbi. Oh, so dia dah tafsir sini. So kalau ke bawah dia kata makna dia dengan cara yang membawa kepada kekalnya tadi. Kekal duduk dalam hati. Wallahu ta'ala a'lamu.